Assalamualaikum ya, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. So seperti biasa je, jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Susulan ya, teguran saya, kritikan saya bukan kepada kerajaan tetapi kepada Perikatan Nasional berhubung beberapa isu ketandusan strategi, kegagalan sebagai pembangkang, memarakkan isu-isu yang bukannya isu, tuding jari sana tapi sendiri, macam-macam ya, yang saya tegur, yang saya kritis, yang saya agak keras. Saya terkejut, okey, dari sudut penyokong ni di media sosial ni, di kalangan Perikatan Nasional ni, saya boleh katakan 70% lebih setuju dengan saya. Sama ada mereka komen terus di ruang komen atau mesej ataupun di luar bila saya jumpa dan sebagainya. Termasuk golongan yang bukan muda saja, Pak Haji semua setuju. Tapi yang saya dapati lebih menarik ialah apa yang mereka beritahu kepada saya dalam bersetuju dengan saya, iaitu benda ni sukar bagi mereka bincangkan. Contohnya di masjid antara kalangan Pak Haji ni, kerana mereka tahu rata-ratanya Melayu ni bersama Perikatan Nasional. Cuma mereka takut kritik Perikatan Nasional, dalam pada mereka sokong Perikatan Nasional, takut nanti kawan-kawan tersinggung. Tetapi selepas saya membuat live ini, apabila mereka berjumpa kembali dalam masjid dan membincangkan live ini, rupa-rupanya semua tak tersinggung pun. So ini telah membuka jalan kepada perbincangan lebih terbuka di kalangan mereka, dan mereka sendiri terkejut. Ramai sependapat dan bersetuju dengan saya. Dari sudut strategi yang saya telah tampilkan ke arah PRU16, dari sudut mengapa saya beritahu perikatan ini tidak mungkin akan jadi kerajaan, melainkan dia gunakan strategi yang saya cadangkan atau berubah kepimpinan jenama semula dan bla bla bla, semuanya mereka setuju. Apabila saya katakan perikatan tidak nampak apa sebenarnya dia boleh buat yang berbeza dengan kerajaan, dia gagal berkomunikasi, menyantuni penyokong dia dengan perkara-perkara selain daripada serangan bertubi-tubi kepada kerajaan, itu pun ada isu-isu tertentu sengaja diada-adakan, mereka bersetuju. Zaman dah berubah. Saya sangkakan golongan muda ya, berfikiran lebih berbeza berbanding dengan zaman kita. Tapi sekarang di kalangan orang-orang 45 ke atas, 50 lebih pun ada yang sudah berfikiran berbeza sikit. Dan yang paling menarik, saya ada dihubungi ya, bila saya beritahu orang tu saya nak sebut siapa yang hubungi, dia berkata jangan. Tapi kalau saya kata secara am, dia berkata tak apalah, secara am lah. Oleh seorang aktivis, kalau saya sebut nama korang kenal lah. So aktivis ni ramai kan, yang mengaku dia tak berani cakap macam saya cakap, takut hilang penyokong. Saya tak takut. Saya, kebenaran ni memang pahit. Perjuangan kebenaran ni memang pahit. Saya tak takut hilang. Kalau seorang menonton pun saya puas hati. Ya. Perjuangan kebenaran ni memang banyak liku dia. Ada yang lafaz benda ni, perjuangan kebenaran ni pahit ya, di bibir ya.
tapi mereka tidak hayati maksudnya dari sudut dan tidak menjiwai maksudnya dalam perlakuan mereka. Saya tak takut apa-apa, cuma takut satu je, atas. Lain tak takut. Yang bersama saya berjuang dulu selepas PRU14 tahulah siapa saya. Tapi saya tak akan buat benda-benda tu lah. Tapi awak tahulah siapa saya. Saya tak takut hilang penyokong ke apa, tak takut. Saya bukannya nak glamour, bukannya saya suka buat benda ni hari-hari, letih ya, tapi buat demi anda. So itu kenyataan aktivis ni. Benda ni saya tahu. I know because saya dulu bersama ramai aktivis lain. Zaman tu lain lah, kumpulan aktivis ni lain. Okay, mereka akan bawa satu naratif yang kuat Melayu Islam. Kemudian bila mereka menyimpang sikit, ada penyokong mereka terguris sebab penyokong banyaknya taksub. Dan bila terguris, mereka bukan berhujah. Mereka komen tu berdasarkan harapan mereka, apa yang mereka mahu dengar. So banyak penyokong juga sebenarnya yang komen ni bukannya rasional. Dia komen berdasarkan emosi, bukannya berdasarkan hujah atau akal. Ini betul, ini benar, ini kita dah lihat lama. So mereka jadi takut, kita dah guriskan hati penyokong. Jadi mereka akan masuk balik kepada jalan yang mereka sendiri tidak puas hati, kerana mereka sebenarnya nak tegur contohnya parti yang mereka sokong ke apa, tapi mereka dah takut hilang penyokong. Jadi disebabkan harapan yang kadang-kadang bukan realistik, yang didirikan atas emosi semata-mata oleh penyokong, mereka dipaksa kepada satu naratif yang akhirnya merugikan semua, kerana tidak ada orang yang berani tegur. Okey, aktivis panggil saya, hubungi saya. Satu, ada pemimpin hubungi saya. Dia level apa, saya tak mau ceritalah, sebab dia tak bagi ya, level atas ke, level ni ke, apa ke, tak mau ceritalah. Apa yang Regi kata betul. Kepada dia saya jawab balik, kau duduk dalam kumpulan pembangkang sebagai pemimpin, awak cerita bagi tahu saya betul, buatlah sesuatu. Kemudian direct saya beritahu, tak boleh buat sebab takut. So kesedaran ada ya, bahawa dis pembangkang sudah carca merba dan menghala ke jalan yang silap. Dia hanya bergantung kepada komplot untuk nak tubuh kerajaan atas kekuatan sendiri. Dia sama ada boleh maintain Melayu yang dia ada, atau silap-silap kalau dia tak berubah, itu pun sedikit tercicir. Apa pun dia tidak akan jadi kerajaan selepas ini, selagi UMNO bersama PH. UMNO akan makin kuat, dan benda tu semua saya dah cerita dalam live strategi saya. Jadi mereka yang terlepas kapal, scroll ke bawah, cari sampai yang saya cerita babak kuasa ketiga, yang saya beri cerita babak reset. Pukul 2 pagi ni ada satu live khas berkenaan reset lagi. Jadi jika anda tidur lewat, anda boleh tonton. Sebab ada soalan tambahan, jadi saya kena olah balik untuk cerita kepada anda. Dan ini saya tuju kepada semua, kepada DAP, kepada UMNO, kepada PKR, semua. Saya kongsikan bersama semua sebab saya nak ianya libatkan semua ya. So saya gembira dari satu sudut, kesedaran dah ada. Tetapi saya khawatir kesedaran ini tidak boleh diterjemah kepada satu perubahan positif dalam pembangkang.
Malah saya amat tidak yakin boleh berlaku perubahan positif itu, dan saya cuma boleh laksanakan tanggungjawab saya, iaitu untuk menegur dan berkongsi dan mengulas, dan itu sahajalah. Lebihnya biar mereka yang duduk di kerusi empuk, yang bergaji tebal-tebal, yang tak, saya tak nak kata, saya cuma kata mereka yang sedang menggagalkan anda yang terimpit, biar mereka fikirkanlah. Biar let them drag their feet, dalam bahasa Inggeris, let them drag their feet, bersambil lewa leka, dan kita cuma tunggu dan lihatlah. Okey, so pukul 2 nanti, bagi mereka yang tidur lewat, Reset Malaysia ditujukan kepada semua. Ini bukannya sesi politik ke apa ke, saya dah berhenti semua tu. Ini sesi berkongsi satu visi masa depan yang dapat selamatkan negara, dan ini bukannya bekalan saya kepada pembangkang ke kerajaan, ini untuk semua. So kita jumpa pukul 2. Of course dalam pembangkang ni, of course ramai setuju dengan saya, tapi of course akan menjelma kumpulan pembenci saya atau haters. Do you think I care? Saya kata perjuangan memperjuangkan kebenaran ni bukan mudah, banyak liku dia. So I don't care kalau ada haters ke apa ke. Saya cuma doakanlah mereka buka mata. Alright, kita jumpa nanti pukul 2. Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.